wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil imani wal islam wa kafa bihima ni'mah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wassahbi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, dapat kita sambung lagi kitab Kashful Ghaibiyah, mana kita dah sampai pada muka surat 37, 3 daripada bawah. Muka surat 37, 3 daripada bawah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi ilmihi wa barakatuh. Dan kata kil, bermula roh itu menempatilah ia pada sekalian badan. Jadi kita masih lagi membahas roh ni, kat mana roh ni. Alaikum birruh wa anta birruhi insan, kata patah ulama. Kita kena jaga roh kita, kerana dengan roh ni lah kita ni insan, dan kita ada roh ataupun latifah rabbaniyah. Jadi kat mana roh dalam badan ni? Khilaf ulama. Setengah ulama kata roh ni dia duduk kat seluruh badan. Dia duduk kat seluruh badan. Kata Imam Ghazali, macam kita taruh kayu kering tu letak dalam air. Bila kita angkat kayu tu, maka adalah air dalam celah-celah kayu tu. Maka air celah-celah kayu tu ibarat roh dalam jasad. Kayu tu jasad, air tu macam roh dalam tu, kata Imam Ghazali. Sesuai sini. Dari kerana mati itu pada sekalian badan. Bila kita mati kan tak boleh gerak, semua seluruh badan tak boleh gerak. Yang menunjukkanlah atasnya dalil ni mana ni, kata K ni, firman Allah Ta'ala, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Surah Yasin. Artinya, katakan oleh Muhammad, menghidupkanlah Allah akan dia oleh Tuhan yang menjadilah ia Tuhan akan dia pada awal kali. Allah akan hidupkan kita ni seperti mana Allah jadikan kita pada mula-mula kita jadi. Macam mana kita jadi pada awal? Roh. Kita sebelum kita hidup, kita bentuk roh. Baru wa nafakha fihi ruh min ruhi. Kami tiupkan padanya roh kami. Roh. Allah hidupkan kita ni seperti mana Allah jadikan kita pada mula tu. Maka jika dikata orang, apa farak antara roh dan antara rawan? Ruan ni apa ruan ni? Ruan ni bila kita tidur, kita nampak diri kita ni berjalan. Kita duduk tidur, yang berjalan ke sana, berjalan kat sini tu bukan roh. Itu ruan namanya, ruan. Roh dalam roh kalau keluar mati, ruan kalau keluar dia tak mati. Kita kat sini. Apa beza dua ni? Kami kata bermula keduanya itu, ruan dengan roh ni, kata-kata setengah pendapat, bersuatu tiada antara kedua itu farak. Setengah ulama kata sama je, roh ke ruan ni sama. Benda yang sama. Seperti barang yang bahawa badan serta tangan itu suatu. Mana tangan? Tangan badan mana? Badan mana tangan? Badan benda badan ni, tangan ni sebagian benda badan, ruan sebagian benda roh tu. Tetapi tangan itu boleh pergi datang. Tangan boleh pergi, boleh datang. Adapun badan
Badan tidak bergerak sekali-kali. Ni badan, ni tubuh badan. Ni tubuh badan lah. Tangan boleh gerak, boleh gini. Yang macam kita mimpi tu. Bila kita mimpi tu, yang berjalan ni siapa tu? Kita nampak kita berjalan Amerika lah, pergi masjid lah, pergi Mekah, naik ke langit. Yang kita nampak tu siapa kita tu? Ruan. Dia dalam kitab lain, dia buat misal ruan ni macam kita letak air bawah atap jernih. Kita letak satu balang air, lepas tu kita letak atap yang cahaya masuk. Bila cahaya tu masuk, maka terbentuklah bayang air ni nampak kat atas atap. Pada air kat sini, kita tengok macam ada air kat atap tu. Tu ruan. Kita tidur, kita duduk atas katil, tapi kita nampak kita berjalan. Dalam mimpi tu kita nampak kita pergi sana, pergi sini. Itu ruan. Nampak? Tapi antara ruan dengan roh ni ada kaitan. Macam tangan dengan badan. Tangan boleh pergi, boleh pergi, tapi dia tak boleh pisah daripada badan ni. Macam bayang air dengan air. Bayang air tu bila kita sinar matahari tu menimpa air, maka bayang air naik ke atap. Atap tu ruan tu. Macam ruan. Tengok ni. Kemudian nampak beza tu. Kita tak biasa bahas. Kita tahu roh Bila orang tanya, ni habis kita mimpi nampak kita berjalan ni, siapa tu? Roh. Kalau kata roh mati. roh keluar mati. Menapas ni, elok menapas. Habis nampak kita ruan ni. Kemudian tempat roh pada jasad itu. Itu kadang-kadang kita mimpi jumpa Rasulullah. Itu paling seronok tu. Ada orang tanya tu, Ustaz, saya mimpi jumpa Rasulullah, tapi muka macam Melayu pula. Tapi saya tahu tu Rasulullah. Ada pula saya nampak Rasulullah tapi nampak kaki je, badan tak nampak. Saya nampak diri saya jumpa. Kenapa yang kita jumpa tu kadang-kadang berbeza-beza rupa? Ini dijawab oleh Syekh Ali Jum'ah, ulama Mesir. Dia kata bila satu orang bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, dia melihat Nabi itu mengikut cermin hati dia. Kalau cermin hati dia kotor, maka bayangan Nabi itu kabur. Kalau cermin hati dia bersih, maka bayangan Nabi itu nampak jelas. Jadi yang dia nampak tu bayangan tu, bukan jasad Nabi tu. Bayangan tu. Lagi bersih hati tu, lagi hening dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang selawat, orang ini. Kemudian kata dia, tempat roh pada jasad itu, kita dah setuju dah kan, roh kat dalam jasad. Kat mana? Tiada muayyan, maksudnya tidak tertentu. Kat tangan kah, kat kaki kah, kat jantung kah? Dan tempat ruan itu pula antara dua kening. Dia kat sini. Ruan kat sini. Roh tak tahu kat mana. Maka apabila hilang roh itu, matilah hamba itu. Bila roh tak ada, mati. Tiada syak lagi. Dan apabila hilang ruan, tidurlah hamba tu. Kalau ruan dia pergi, kita tidur. Kita mati kecil. Roh dalam jasad yang tak ada tu, ruan tu, dia keluar. Bila dia keluar daripada sini, tidur. Seperti bahawa air, ada sini nampak ni. Air apabila dituang akan dia di dalam pinggan dan dihantarkan dia dalam rumah. Tuang air dalam pinggan, tak dalam rumah, maka
ditimpa oleh matahari. Matahari pun terpancar kat air dalam pinggan tu. Oleh matahari atasnya daripada lubang tingkap. Matahari masuk, kena kat atas air dalam pinggan tu. Maka cahayanya pada atap. Tu kata. Jadi, nampak cahaya kat atap. Ada air kat sini, nampak macam air. Biasa tengok kan, macam ada air kat sana tu. Nampak je tu. Dan tiada bergerak pinggan itu. Pinggan kat sini, nampak kat atas pula dah. Pinggan kat sini. Air dalam pinggan ni nampak kat atas pula dah. Daripada tempatnya. Yang ni nampak kat atas tu turuan tu. Bawah ni roh. Dan demikian lagi lah roh ia duduk dalam badan. Super roh. Roh duduk dalam badan. Cahaya roh ni kat mana? Cahaya roh kat arash. Allah. Kita duduk roh kat badan ni. Dia punya cahaya roh ni sampai ke arash. Dan iaitulah dipanggil ruan. Cahaya daripada yang sampai ke arash. Kalau tadi cahaya menimpa air, bayang air nampak ke atap. Adapun roh ni, cahaya ada di roh, bayangnya di arash. Bayang roh kita tu di arash. Bayang kita tu di arash. Itu Nabi tahu kita ni, kenal kita ni. Orang langit tahu kita siapa. Sebab bayang kita ada kat sana. Malaikat tahu kita, kenal kita. Malaikat sampai kat langit tu pun nampak kita. Sebab yang dinampak tu siapa tu? Nampak ruan tu. Maka melihatlah ia akan mimpi. Tu. Nampak dalam mimpi di dalam tidurnya. Yang iaitu yang dinampak tu dalam alam malakut. Sebab tu kalau kita banyak beramal, kalau kita jenis rajin beramal, kita akan lazimnya mimpi terbang. Mimpi terbang. Kadang-kadang sampai atas pokok, kadang-kadang sampai langit. Dia kalau kita kata arwah guru saya tu, Tuan Guru Haji Ali tu, dia kata kalau kita kuat beramal lagi, tembus langit itu, naik ke atas lagi, boleh sampai ke atas lagi, sampai langit tambah langit kedua tu, boleh terbang ni. Kata orang dulu lah, ulama-ulama, bila nampak dalam mimpi lah, nampak dalam mimpi. Dan iaitu dalam alam malakut, alam malaikat, alam malakut ke atas. Ya? Boleh sampai tu, boleh tengok. Cerita nampak alam malakut ni, teringat Ayapin. Ayapin ni nampak alam ke? Alam langit, kerajaan langit. Bawa beramal dia nampak kat langit. Besok dia cerita, nampak pejabat dia kat langit. Dan adapun tempat kediaman roh, kemudian daripada mati, mana pergi roh ni lepas kita mati? Maka kata Kil, bermula tempat kediaman roh ni di dalam sangkakala. Roh duduk dalam sangkakala. Sangkakala ni apa ni? Dalam trompet. Sangkakala ni maknanya trompet panjang, buk, orang panggil buk, yang dipegang oleh Israfil. Dia panjang. Dan di dalamnya buk ataupun sangkakala ataupun kita panggil trompet tu, lubang dengan sebilang-bilang tiap-tiap binatang yang dijadi akan dia hinggalah hari kiamat. Allah. Jadi dia trompet tu banyak lubang macam sungai panjang tu. Dia panjang. Dalam tu, kita duduk dalam tu. Tiupan sangkakala tu. Bila tiup, mati semua, habis semua, hancur, semua roh duduk dalam tu. Lepas tu sangkakala yang kedua, bila dia tiup, keluar roh tu, keluar, cari jasad masing-masing. Saya teringat dulu ada orang pernah tanya soalan. Cik baiklah pernah baca kitab. Dia kata, Ustaz, Israfil kerja dia apa? Meniup sangkakala. Sekarang ni dia tengah buat apa?
Dia tanya, Israfil tengah buat apa sekarang ni Ustaz? Israfil tengah buat apa? Alhamdulillah ada. Terbaca ni. Israfil sekarang ni tuan-tuan, mulutnya tengah di trompet tu, di sangkakala tu. Mulut di sangkakala, matanya memandang ke arasy, menunggu perintah. Bukanlah kata tuan kat arasy, dia tengok, dia tunggu perintah. Tiup. Tiup. Pung. Kiamatlah kita semua. Habislah, binasalah semua. Hancur segala-galanya. Ya, mati semua. Segala roh-roh tu semua masuk dalam trompet tu. Trompet tu panjang, dia ada lubang. Sebanyak-banyak binatang, banyak manusia, banyak tu lubang. Roh tu masuk situ. Lepas mati masuk situ. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan jika ada ia beroleh nikmat, maka di sanalah disimpan, simpan lambuk tu. Dan jika ada ia kena azab, maka di sanalah. Situ juga. Dan kata setengah orang, dia khilaf ni, bahawa roh segala orang yang mukmin itu di dalam tembolok burung yang hijau, di dalam syurga Illiyin. Kata setengah kil. Tapi setengah kata kil pula kata itu roh orang mati syahid. Dia ada khilaf tu. Dia dalam syurga ni dia ada satu burung warna hijau. Macam burung serindit tu, burung hijau kan. Jadi mana-mana orang beriman, setengah kaul kata bukan orang beriman, setengah kaul kata orang mati syahid. Orang mati syahid ni dia kelebihan dia, subhanallah, roh dia dah masuk syurga dah. Jasad tak masuk lagi dah, roh dia duduk dalam tembuluk burung tu. Tiap-tiap kau burung tu bawa satu roh dalam tembuluk dia tu. Kata kil bukan, semua orang beriman. Dan segala roh orang kafir dalam tembuluk burung yang warna hitam, duduk dalam mengaka. Dia kata kil. Dan dikata orang, khilaf lagi, roh segala orang mukmin itu apabila diambil orang akan dia, bila diambil oleh malaikat, mengangkatlah akan dia oleh malaikat rahmat kepada langit yang ketujuh. Ini dia cerita tu kan, bila kita nak mati, so malaikat dia standby tepi tu. Maknanya malaikat Israel ni, malaikat maut, dia cabut nyawa, tapi bukan dia yang bawa, dia tengok. Kalau mukmin baik, malaikat rahmat dah standby 2 orang dah. Nampak salinan dia angkat bagi, bawa naik ke langit. Kalau dia jahat, fasik, kafir, malaikat azab tu sebelah standby dah. Yang cabut tetap malaikat Israel. Lepas tu dia kata apa lagi? Kepada langit dan dengan kemuliaan dan kebesaran, maka menyerulah yang menyeru daripada pihak Tuhan yang bernama Rahman, surat olehmu akan dia di dalam Illiyin, kemudian kembali olehmu akan dia kepada bumi. Bawa naik ke atas, tengok kat syurga Illiyin, dah tengok, okey, bawa turun balik kat dunia. Telah berkata oleh empunya cerita, maka dikembali oleh mereka itu akan rohnya di dalam jasad. Jadi dia dah tengok kat atas kat langit, dah habis, dah sonok, barulah dia bawa turun balik ke dunia, diletaklah balik kat jasadnya, dan dibukakanlah baginya akan satu pintu kepada syurga, maka meneleklah ia kepada tempatnya yang di dalam syurga hinggalah berdiri hari kiamat. Allah. Jadi orang mukmin ni bila dah tengok kat langit tu, dia dah seronok, dia dah menghadap Tuhan, dah tengok semua Illiyin, bawa turun masuk dia. Sambil baring tu, mata melihat kepada tempat tinggal yang akan dia tinggal di dalam syurga tu. Allah. Hati tak terasa tu. 1000 tahun, 2000 tahun macam tidur. Mata senyum tengok tempat bakal didiami dalam syurga. Allah. Seronok. Seronok ni, ini bagi orang beriman. Dan bahawasanya roh segala orang kafir pula, apabila diambil akan dia, diangkatkanlah akan dia oleh malaikat azab. Ke mana diangkat? Kepada langit dunia je. Maka dikunci oleh malaikat yang menunggunya itu akan pintu
Oh, bawa ke langit dunia, dikunci ke situ. Dan disuruh dengan kembali akan tak dia masuk. Malaikat sampai kat langit tamu terus tak dia masuk dah. Disuruh patah balik kepada tempat ketiduran jasadnya. Tak diizin naik sampai langit ketujuh. Sampai langit tamu suruh patah balik. Dan dipicikkanlah kuburnya. Kubur tu dia ngop itu. Dan dibukakan baginya satu pintu kepada neraka. Allah Allah, duduk dalam kubur tengok, inilah tempat aku nak masuk neraka besok kalau boleh tak nak bangun. Maka menileklah ia kepada tempat duduknya dalam neraka. Hinggalah berlaku berdirilah hari kiamat punya lamanya. Azab sudah. Dalam kubur duduk tengok neraka. Macam TV lah tengok macam tengok Allah. Tengok bakal tempat tinggal kita dalam neraka tu. Ya Allah. Maka dia kata apa lagi? Dah sampai kiamat ni. Dan atas inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta innahum yasma'una sauta ni'alikum wa innama muni'u minal kalami. Kata Nabi apa? Hingga bahawasanya mereka itu mendengar mereka itu akan suara kaus kamu. Sauta ni'alikum tu makna dengar. Orang mati ni bila rohnya dikembalikan kepada jasad, dia dengar balik. Kata tadi tu orang mati ni dia dengar. Dalilnya ni hadis Nabi ni hadis Bukhari ni. Hatta innahum ataupun annahum yasma'una, sehingga mereka boleh mendengar akan sauta suara ni'alikum, derap kasut tu punya tajam pendengaran tu. Kita berjalan kat atas kubur tu, krak didengar daripada bawah dalam kubur. Macam mana boleh dengar kalau roh tak ada? Hukum adat kata nak mendengar kalau ada roh lah. Roh tak ada nak dengar macam mana? Orang mati nak dengar macam mana? Habis hidup di alam barzakh. Hidup balik di alam barzakh, mendengar derap-derap kaki tu, derap kasut. Dan hanya sungguhnya ditegah akan mereka itu daripada berkata, nak cakap tak dengar, suara tak dengar, alam barzakh. Tapi dia dengar, pendengaran ada, percakapan tak ada. Kalau cakap pun tak dengar. Muni'u minal kalami. Dan ditanya orang akan setengah hukama, di manakah tempat segala roh kemudian daripada mati? Jawablah orang cerdik pandai itu, bahawasanya roh segala anbiya alaihimus salatu wassalam dalam syurga adnin, dan adalah ia dalam liang lahat berjinak bagi segala jasadnya, dan segala jasad itu sujud bagi Tuhannya. Masya Allah. Roh Nabi-Nabi dalam syurga dah. Tapi berjinak dengan jasad itu. Dia kat sana tapi dia masih ada hubungan dengan jasad. Jasad itu pula sujud dengan Tuhan. Dan roh segala syuhada dalam syurga Firdaus, dia dalam tengah syurga, dia dalam tembolok burung yang hijau ni. Terbang ia dalam syurga sekira-kira tempat yang dikendaki ia. Terbang sana, terbang sini syurga. Kemudian datang ia kepada kondil atau kondil. Kondil ni lampu dalam syurga, yang tergantung di bawah arash. Dan segala roh anak-anak orang muslimin dalam tembolok burung ciak syurga, burung kecil. Dan segala roh kanak-kanak musyrikin beredar dalam syurga, tiada baginya tempat tertentu. Kalau anak-anak orang Islam dalam burung, roh anak-anak musyrikin yang belum balik, mati kecil, dia tak ada tempat khas hingga sampai hari kiamat. Kemudian berkhidmatlah mereka itu akan segala orang mukmin. Itu yatufuna alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Apabila kamu melihat kepada mereka itu, menyangkalah engkau mereka itu seperti mutiara yang cantik. Lu'lu'an mansura, mutiara yang macam cahaya. Ni nampak macam itu. Rupanya budak mati kecil, anak-anak orang kafir mati kecil, jadi pelayan syurga. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Yatufu, mereka berjalan, yatuf, jalan sana berjalan sini, bawa air, bawa pelayan syurga.
budak-budak kecil. Berkhidmat. Dan segala roh orang mukmin yang atas mereka itu ada hutang dan menzalim tergantung dengan hawa. Ini memang banyak ni hadis kita ni. Hadis yang menyatakan roh orang beriman yang ada sangkut hutang dengan orang, dia tak bayar hutang, ataupun dia buat zalim, tergantung-gantung di hawa ni kat tengah, ke atas tak, ke bawah tak, tidak sampai kepada syurga dan tak sampai ke langit duduk tengah ni, kata pocong duduk tengah, hingga ditunai daripadanya akan hutangnya. Tu kata hutangnya main-main, dibawa mati tu. Sebab tu kita kalau ada keluarga kita meninggal, first kali settlekan hutang dia. Hutang dengan manusia, hutang dengan Allah Ta'ala, baru kita bahagikan harta tu. Dan akan menzalim, kalau ada orang tua kita pernah buat zalim kat orang, pulang balik duit orang tu, barulah rehat roh tadi, kuat tergantung. Dan segala roh muslimin yang mengekalkan dosa pula, dia azab akan di dalam kuburnya serta jasad. Dan roh segala kafir pula dan munafik dalam neraka sijin. Roh dia tu awal-awal dalam neraka dah, roh saja dalam neraka jahanam, dan dilintang akan dia atasnya pada pagi-pagi dan petang-petang. Mana nampak panas, nampak neraka tu panas. Pada dalam kubur ni. Dan kata Kil bahawa roh itu jisim yang latif, jisim yang halus, mata tak nampak. Dan kerana demikian itulah tiada dikatakan Allah Ta'ala itu mempunyai roh, dari kerana bahawasanya mustahil bahawa ada ia tempat. Kalau kata jangan kita sangka Allah Ta'ala ada roh pula. Kalau ada roh mesti ada tempat lah. Walaupun di jisim halus dia ada tempat juga, seperti segala jisim. Dan sungguhnya dikatakan orang bahawa roh tu arat, sifat, bukan jasad. Dia macam arat, macam warna. Tu. Dan kata Kil pula diambil akan dia roh daripada hawa, daripada ni, hawa ni. Bermula dua kaul pendapat ini, perkataan orang yang engkar ia akan azab kubur. Ya, pendapat kata roh ni arat, bukan jisim yang betul, hanyalah sifat. Atau pendapat kata roh ni lah angin ni, ini pendapat tak boleh pakai. Ini pendapat orang tak percaya azab kubur. Kata mana ada azab kubur ni, kita mati roh kita jadi angin ni, mana boleh kena azab jadi angin. Ataupun roh ni dia sifat je, dan jasad dah tak ada, mati habis lah. Ini perkataan orang tak percaya pada siksa kubur, tak boleh pakai. Dan daripada Ashabur Rakim, dan diceritakan orang bahawa Yahudi datang mereka itu kepada Nabi SAW, maka menanya mereka itu akan dia pada roh. Yas'alunaka 'anir ruh. Datang orang Yahudi cerdik, ditanya kepada Nabi 3 soalan. Kalau Nabi boleh jawab 3-3, ni bukan Nabi, jahat tu. Apa 3 soalan tu? Siapakah Iskandar Zulkarnain? Siapakah Ashabul Kahfi? Apakah itu roh? 3 soalan. Iskandar Zulkarnain, Ashabul Kahfi, yang ketiga roh tu apa? Kalau Nabi boleh jawab 3-3, bukan Nabi, jahat, mengetes orang. Tu dah, tu ayat Quran. Tu ni. Dan daripada Ashabul Rakim, Ashabul Rakim itu Ashabul Kahfi, dan daripada Zulkarnain, maka turun pada sya'an urusan mereka itu surah Al-Kahfi. Dan turun pada hak roh itu firman Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Lagi akan bertanya oleh mereka itu akan dikau, hai Muhammad, daripada roh. Allah beritahu dulu, kata olehmu hai Muhammad, roh itu pekerjaan Tuhanku. Kalau tak dijawab, kata Qil maknanya daripada ilmu Tuhanku. Apa makna dia pekerjaan Tuhan tu? Ilmu Tuhannya, dan tiada pengetahuan bagiku dengan dia. Tu maksud tu. Kata Qil roh itu tiada makhluk, dari kerana bahawa ianya pekerjaan Allah Ta'ala, bukan makhluk. Tiada makhluk, sebab itu urusan Allah, dan urusan Allah itu kalamnya. Pula ada yang kata itu. Roh ni lah amrullah, ini kalam Allah. Kata Qil maknanya adalah ia daripada Tuhanku dengan kalimah.
Tu maksud dia. Kalimah kun tu, jadi olehmu, jadilah roh tu. Roh tercipta. Bahawasanya amar, fi'il amar kun tu atas dua bahagi. Yang pertama, amar melazimkan seperti suruh dengan ibadat, aqimus solah. Tu fi'il amar juga tu. Perintah sembahyang, puasa, haji, zakat. Yang keduanya fi'il amar takwin, jadi olehmu. Kun, bukan mana Allah sebut kun, mana Allah ibaratkan bila Allah berkehendak jadi terus. Qul kunu hijaratan au hadidan au khalqan. Artinya jadilah kamu batu. Bukan mana Allah cakap hey jadi batu, bukan. Mana Allah berkehendak benda tu jadi batu, jadi batu. Atau besi, atau makhluk. Dan seperti firman Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hanya sungguhnya pekerjaan Allah tu bila berkehendak ia akan suatu. Yang ni bila hendak menjadikan suatu baru berfirman ia bagi ia jadi olehmu, maka jadilah ia. Dan adapun firman Allah Ta'ala, nazala bi ruhul amin, turunlah oleh ruh yang amanah. Artinya telah turun dengan dia oleh ruh al-amin. Dan lagi firman, yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffat, pada hari berdirilah segala roh dan segala malaikat bersaf-saf. Ni roh tu makna apa tu? Maka kata Kil, makna roh di dalam dua ayat ini pada rupa anak Adam. Roh ni makna rupa anak Adam. Dan bahawasanya malaikat yang amat besar. Roh tu makna satu malaikat rupa macam anak Adam, besar. Yang berdiri, ia seorang diri bersaf-saf. Malaikat besar, orang panggil roh. Dan adapun firman Allah Ta'ala bagi Adam, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, maka bila aku sempurnakan akan dia dan aku tiup padanya akan rohku, hingga akhir ayat. Apa makna roh aku tu? Maknanya apabila aku sempurnakan kejadian Adam AS dan ku tiupkan padanya akan roh, bukan Allah punya roh. Dan ini idafat, mana persandaran kata roh Allah ni idafat khalqin, idafat makhluk. Disandarkan roh tu kepada Tuhan sebab roh ni pelik kejadian dia. Pelik macam kata anak emas. Bukan mana anak tu buat pada emas, anak tu bernilai macam emas, sangat bernilai. Roh Allah, roh Allah, bukan mana roh tu Allah ada roh, bukan. Roh ni pelik kejadian dia, tak serupa macam kita. Maka disembah hanya Tuhan saja yang tahu. Roh Allah, ruhi, roh aku. Dan kata Kil idafat litakrim, memuliakan. Seperti barang dikatakan macam ayat Quran, naqatallah wa suqiyaha, unta Allah, kan tu. Unta Nabi Soleh tu. Unta Nabi Soleh mak tak ada, ayah tak ada, keluar dari batu, mengandung lagi. Maka disebutlah unta Allah. Lagi Baitullah, rumah Allah, disandarkan rumah pada Allah, bukan Allah ada rumah. Ini semua idafat litakrim, memuliakan. Dan adapun firman Allah Ta'ala, fanafakhna fiha min ruhina, kami tiupkan padanya daripada roh kami. Tu macam mana tu? Ini idafat litakrim, memuliakan, nak memuliakan roh ni, benda yang pelik. Roh kami, bukan kami tu ada roh macam tu. Baitullah, rumah Allah, bukan Allah ada rumah, bukan duduk dalam rumah tu Tuhan. Rumah tu mulia atas barang yang menyata oleh kami akan dia. Dan kata Kil maknanya apa? Fanafakhna fiha min ruhina, yakni Jibril alaihissalam. Maksudnya Jibril yang tiup. Dan atas inilah dikata orang bermula roh itu roh Isa bin Maryam, dari kerana bahawasanya dijadi akan dia daripada tiup Jibril alaihissalam. Ni narik ni. Jadi roh ni bagi roh anak Adam, bagi roh Jibril, roh bagi Isa al-Masih ditiup oleh Jibril alaihissalam. Jibril yang tiup tu, bukan malaikat lain. Dari kerana bahawa dijadi akan daripada tiupan Jibril alaihissalam. Dan kata Kil makna ruhina atau apa? Rahmat Allah. Firman Allah Ta'ala, wa ayyadahum bi ruhin minhu, wa ayyadahum bi ruhin minhu,
dan mengkuatkan oleh Allah akan mereka tu dengan roh. Roh tu apa? Rahmat Allah daripadanya. Ini takwil. Inilah makna roh berlain-lainan dengan berlainan tempatnya, maka tiap-tiap tempat itu lain maknanya. Wallahu alam. Jadi kesimpulan apa kita baca bawah ni. Ini kita tengok macam mana ulama ni. Mereka bila satu-satu ayat ataupun perkataan dalam Al-Quran disandarkan kepada Allah, kalau kita faham zahir makna ayat itu, mustahil. Roh Allah, takkan Allah ada roh pula. Maka mereka takwil makna roh tu. Roh dengan makna malaikat, roh dengan makna rahmat, ataupun roh tu memang makna roh, tapi disandarkan kepada Allah ni untuk memuliakan roh tadi, bukan makna Allah ada roh. Ini cara ulama ahli sunnah wal jamaah menjawab. Tiap ayat, wa kullu nasin awhama tashbiha, tiap-tiap nas Quran hadis yang memberi waham seolah-olah Tuhan ni serupa makhluk, ada roh, ada telinga, ada mata, ada kaki. Fa'awilhu, maka hendaklah kau takwilkan akannya. Au fawwidhu, ataupun kau tafwid, kau serah maknanya. Warumhu tanzihan, dan kau niatlah untuk mensucikan Tuhan ni daripada sifat makhluk. Ini pegangan umum ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Riwayat Aksar. Umar Dumaru. Contoh Ustaz kan, kita jemaah dalam masjid ni, meja pada baru senabang ni, kita ramai-ramai baca Fatihah, sedekah pada roh yang meninggal. Ada sebahagian roh tu dia berkejar-kejar, dia kutip pahala. Ada sebahagian tu dia tak nak kutip, dia tengok aje. Jadi bila dia tanya pada roh yang tak nak kutip pahala ni, sebab transaksi di alam barzah, di alam akhirat pahala. Ada sebahagian roh ni dia tengok, dia tak nak kutip. Bila dia tanya kenapa tak nak kutip, dia kata, roh ni kata, hari-hari anak aku sedekahkan Fatihah untuk aku. Hari-hari anak aku baca Quran, pahala Quran sedekah padaku. Hari-hari anak aku duduk dalam majlis ilmu, pahala majlis ilmu sedekah padaku, sedekah padaku. Jadi soalan saya Ustaz, satu surah Fatihah dibaca oleh seorang anak, kemudian dihadiahkan kepada arwah ibu dia atau arwah bapa dia, nilainya lebih tinggi daripada 100 orang, 1000 orang atau 100,000 orang yang baca Fatihah untuk sedekahkan kepada arwah berkenaan. Apa maksud Ustaz? Ya, bagus soalan ni. Jadi hadiah, jadi bila kita kata kita membaca selawat, membaca zikir, tasbih, lepas tu kita hadiah. Hadiah ni ada hadiah ammah, hadiah secara am. Ya Allah, Allah ma'ausi sawma qara'nahu. Sampaikanlah pahala yang kami baca ni kepada para nabi, para rasul, tabi'in, muslimin dan muslimat, kafatan ammah, semua sekali. Ni yang kata berebut-rebut tu. Sebab dia tak ada nama khas, tak ada alamat untuk simpulan, alamat untuk simpulan, untuk semua orang. Jadi mereka yang berebut ni siapa ni? Mereka yang tak dapat bungkusan hadiah khas daripada anak-anak mereka atau sanak saudara mereka. Jadi ambil yang banyak-banyak dah, bungkusan-bungkusan kecil ni. Ada pun mereka yang anaknya soleh, rajin baca Quran, rajin menghadiahkan pada si mati, tali arwah setiap bulan buat, setiap minggu buat. Lepas tu beramal pula. Semua pahala-pahala amalan ini yang dihadiahkan langsung atau tak langsung ni, itu langsung direct pada simpulan tu. Langsung pada simpulan tu. Maka tentulah nilaian itu tak sama dengan nilaian kiriman ammah tu, ni kiriman khassah. Betul, kadang-kadang penting tu bila kita buat tali arwah tu disebut nama tu. Sebut nama tu ada beza tak? Sebut nama tak sebut? Ada. Bila kita sebut nama, itu khassah, khas untuk dia. Bila kita tak sebut nama, jami'il arwah min usulihim wa furu'ihim, daripada asal, daripada yang furu', am lah. Yang ni maka para malaikat akan membagikan buat buku kecil-kecil, sesuatu tu rebutlah ramai. Tapi ada pun yang disebut nama tu yang kita khas, khususan ila ruhi Fulan bin Fulanah. Tu memang dapat tu sebab kita niat innamal a'malu binniat. Terlepas pula dan kita qasadkan ni pahala ni untuk si mati yang ini, maka tentulah nilaian
ataupun nilai pahala yang diberi tu, yang disampaikan tu tak sama macam yang ammah tadi tu. Itu memang terjadi macam tu. Memang berlaku. Hatta dalam alam barzah pun ada macam tu juga. Lepas tu kalau kita hadiah Fatihah tu, kalau kita rajin menghadiah Fatihah, terutama pada para aulia, pada ulama, jangan kita kata tak ada kesan tu. Yang kata tak ada kesan itu, orang yang ziarah, rajin ziarah makam, ziarah apa, dia sentiasa menghadiahkan Fatihah. Jangan kita ingat tak ada kesan, tak ada guna. Besok bila mati besok, ini yang dia nampak kita dikenal. Ini tak haji ni yang rajin baca Fatihah kat saya tu, baca sawang ni. Tiap-tiap hari baca ni. Syafaat ni, syafaat. Dia kenal kita tu. Sebab kita selalu buat hubungan dengan dia. Hubungan antara mati dengan hidup dengan yang mati, dia tak putus. Wallahu a'lam. Afdal sangat afdal. Lain soalan? Hari. Macam roh yang roh dah hadiah dia boleh buat sampai 3 dulu lah. Dah pendamping tanya lah. Saya kata aku susah hadiah. Jadi dia mati dia boleh jumpa, kata dia ada bagi saya, cakap ada jumpa. Betul? Memang. Adakah dia berjumpa benar? Malah macam kitab saya baca baru ni, yang Kitabur Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, apabila roh yang baru meninggal ni, dia kita tanam dia bawah ni, maka roh-roh lain ni semua datang kat dia ni, bertanya khabar. Memang betul memang adalah hadir tu. Dia akan tanya khabar. Tuan meninggal ni. Kampung mana? Kampung Bongik macam ni. Anak aku buat apa sekarang? Hidup lagi tak? Hidup. Dia macam mana? Rajin, dia beramal. Alhamdulillah. Dia macam tu, macam jumpa orang kampung. dia macam jumpa orang kampung. Memang ada hadis dia tu. Bukan benda tu, bukan satu orang kata cakap-cakap orang ni, memang ada. Ada asar, ada hadis ni. Bila kita mati, ditanam di satu-satu kawasan perkuburan tu, maka roh-roh yang duduk kubur-kubur jiran kita, dia akan datang itu. Bertanya, kalau dia kita satu kampung, dia tanya orang kampung dia tu, tanya anak dia, tanya jiran dia. Wallahu a'lam. Soalan saya, apa pendapat Ustaz dengan situasi sekarang berkenaan pengambilan vaksin COVID-19? Adakah kita wajib mengambilnya? Bila kata wajib, maknanya tak ambil dosa, ambil dapat pahala. Situ pun dah nampak, ambil dapat pahala, tak ambil dosa. Allah. Kita bukanlah orang yang anti vaksin, dan kita bukanlah pula orang yang menggalakkan. Dilihat apakah kesannya, apakah banyak faktor lah. Kita tengok pada baru ni keluar data orang yang meninggal pada tahun 2020 dibandingkan dengan yang meninggal 2019, 2018, 2017, masih berada di tangga ketiga. Ramai meninggal tahun 2000 kat Malaysia lah. Yang meninggal tahun 2017, 18 tu ramai pada tahun 2020. Adakah sudah sampai kadar darurat? Katanya darurat Ustaz, darurat kena ni, ad-daruratu biqadriha. Darurat itu ikut kadarnya, bukan boleh terus sampai itu je. Dan kita tengok banyak penemuan-penemuan dan banyak kemusyiran yang berlaku. Dia yang jadi wajib, kita kalau kata wajib ni, dia macam ni. Macam ni kita kata, kita kalau tak makan mati. Yang ada apa? Yang ada babi seekor tu. Wajib makan tak? Wajib makan lah. Kalau tak makan mati. Okey. Kita kena corona, tak ambil vaksin, mati tak? Mati, wajib mati tak? Wajib mati tak? Tak mesti mati. Malah kadar kematian tu rendah. Jadi macam mana nak sampai kata darurat wajib tu? Kadang hukum Islam ada apa? Tuan-tuan, hukum Islam ada apa? Hukum Islam?
Hukum syarak ada berapa? Hai, kacau. Berapa? Siapa jawab 5 maknanya tak pernah mengajikan saya. Berapa hukum syarak? 25. Tengok balik kitab tauhid kita ngaji tu. Hukum syarak 25. Yang pertama apa? Terbagi 2, taklifi dan wadai. Taklifi ada berapa? 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. 5. Tiap-tiap satu daripada hukum taklifi ni mengandungi 5 hukum wadai. Apakah hukum wadai itu? Sebab, syarat, manik, sah, batal. Contoh saya buat. Okey. Apa hukum makan khinzir? Haram. Sebab apa haram? Sebab dia najis. Okey, sebab dia najis maka jadi haram. Apa syarat haram? Makanan banyak selain daripada dia. Tiba-tiba nak makan khinzir macam tu je. Itu syarat haram. Apakah manik yang menegah haram? Tak jadi haram, jadi harus buat dah. Apa menegah? Tak ada makanan lain. Yang ada itu saja. Maka haruslah kita makan khinzir itu. Itu pun makan untuk hidup je, bukan pakai seekor tu. Lepas tu sah tak haram tu? Sah kalau ada sebab, ada syarat, tidak ada manik. Yang kelima, batal tak? Kalau ada manik, batal haram tu. Nampak? Jadi sekarang ni kita pergi pada vaksin. Apa hukum ambil vaksin? Apa sebab yang mewajibkan ambil vaksin? Tak ada ubat lain. Sebab nak boleh tu, sebab dah tak ada lain cara dah. Maka kena ada tak sebab tu? Sebab tak ada. Maka tak boleh kata wajib. Tak faham? Saya bagi contoh lagi senang nak faham. Semayang Zuhur wajib tak? Semayang Zuhur wajib. Apa sebab wajib? Gelincir matahari. Selagi matahari tak gelincir, tak jadi wajib tu. Tak wajib. Macam sekarang ni, wajib semayang Zuhur sekarang ni. Tak wajib. Mana ada matahari? Nak wajib apa? Isyak wajib. Apa syarat sah semayang, syarat wajib semayang Zuhur? Dia dah mukallaf, dia dah balik dan sebagainya. Apakah manik menegah wajib jadi tak wajib semayang Zuhur tu? Hid. Kemudian sah dan batal. Itu cerita semayang. Baik, kita balik bab vaksin ni, kita tengok. Ni nak ajar ni, kadang-kadang kita ni terlalu dangkal ilmu agama. Kita faham wajib, sunat, haram, makruh, harus. Bila keluar kata wajib, kita semua takut dah. Padahal dalam wajib tu ada 5. Dalam wajib tu ada 5 hukum wadai. Yang pertama apa tadi? Sebab. Okey, apa sebab wajib kita kena vaksin? Apa sebab? Tak ada ubat lain. Memeliharanya nyawa. Kalau kita tak ambil, kita mati. Tu sebab. Ada tak sebab tu? Sebab tak ada. Sebab tu mesti zon. Mesti yakin atau zon. Macam contoh, apa hukum makan racun? Haram kan? Yang kata halal pula. Apa hukum minum racun Roundup? Haram. Apa sebab haram? Kemungkinan 99% kebiasaannya mati. Itu jadi sebab tu. Sebab nak jadi haram. Apa sebab wajib vaksin? Sebab kalau kita tak cocok, kita mati. Ustaz, macam mana kita nak tahu sebab tu mesti mati? Tidak. Tengok statistik. Statistik macam mana? 1000 orang kena, berapa orang mati? Sekarang Malaysia dah berapa dah? Asal berapa dah? Berapa ribu? Tak kira lah. KKM kita berapa? Sampai berapa dah kita? 20,000? 40? 20? Dalam kita punya tu berapa? Kan ada catatan berapa lan KKM ni? 110 110,000 orang Malaysia. 110,000 yang kena COVID, yang mati berapa persen? Ribu.
23,000 kan. Okey, 23,000 yang mati 500 itu kan. Dia 500 berserta dengan penyakit lain. Berserta penyakit lain. Jadi macam mana kita nak hukum ni? Sebab ni kena macam racun tu. Sebab dia mesti macam racun. Minum mati. Kena mati. Maka ketika itu wajib kita tu kena, dan tidak ada ubat lain. Hanya vaksin ni saja. Tak ambil, kita akan mati. Atau menyebabkan orang lain pun mati juga. Kalau dah sampai tahap itu, wajiblah kita ambil vaksin. Tapi kalau tak sampai tahap itu, kita nak wajibkan, tak boleh. Nampak? Tak dosa. Ni kadang-kadang orang semua dah takut dah. Fatwa dah keluar dah ustaz. Tak ambil berdosa. Kita tanya dia balik. Hukum Islam ada berapa? Cuba jawab. Salah 5 tu 25. Tahu tak? Saya tak ingat berapa tu. Tanya ustaz. Macam mana boleh jadi 25 tu? Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Tiap satu ni dia ada 5 hukum wadai. Fikirkan tu betul. Apa syarat vaksin tu wajib? Tanya lagi tu. Tadi tu sebab apa syarat pula? Syarat dia tidak bernajis, contoh. Syarat dia tidak memudaratkan. Ini pun satu juga masalah ni. Lepas tu yang ketiga, manik, apakah menegah benda yang vaksin ni jadi tak wajib dah. Apa yang menegah? Apa yang tegah? Tegah jadi tak wajib. Apa dia? Memberi mudarat. Kalau makan tu bagi mudarat, tak wajib ambil. Jadi haram dah. Haram vaksin. Sebab beri mudarat. Kalau ada beri mudarat, dia ubah hukum. Kalau beri manfaat, okey, tak ada manik. Supaya tadilah kalau buat sembahyang wajib, tapi bila dah keluar haid, haram sembahyang. Ambil vaksin katalah wajib, tapi kalau dia ambil mudarat pula diri dia mati pula dah. Jadi cacat pula dah. Ketika tu ambil vaksin, apa hukum dia? Haram, sebab mudarat diri dia. Sedangkan benda ni tak tahu haram, tak tahu lagi ni mudarat tak mudarat ni. Yang keempat, barulah kita bicara sah ataupun batal wajib itu. Ini cara kita menilai sesuatu perkara. Saya tidak berjuruh tuan-tuan ikut saya. Saya memberikan ilmu pada tuan-tuan macam mana kita nak menilai satu-satu hukum syarak, iaitu dengan 5 hukum taklifi dan 5 hukum wad'i. Main dengan tu, fikir. Masing-masing diberi kesempatan untuk berfikir dengan ilmu. Jadi terbuka lah. Macam tu. Sebab kita kadang-kadang ni takut, wajib, tak buat berdosa. Dah pening dah. Dah tak nampak jalan dah. Padahal ada lagi 5 hukum wad'i dalam tu. Boleh nampak tak? Ini mustahak kita faham. Jadi kadang-kadang kita akan dimainkan oleh orang ni kata macam tu, orang ni kata gitu, kita pun pening, tak tahu masa tu nak pegang. Dan padahal isu yang paling besar bagi saya tentang vaksin ni bukanlah masalah halal dan haram, kerana benda haram boleh jadi halal. Babi haram, tapi boleh jadi halal bila mudarat. Tak ada soal. Persoalan kita manfaat mudarat. Ini yang penting kita fikir. Adakah confirm manfaat? Adakah confirm tidak ada mudarat? Maksudnya pada hukum adat lah. Hukum adat. Yang ini yang perlu dipikirkan. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultanik. Allahumma nabbil ilmi qulubana wasta'mil asrarana wasyghal bil i'tibari afkarana. Wassallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.